Hari ni, dekat musim pilihan raya, kita mula lihat bila cakap pasal amanah ke integriti kita terus nampak pemimpin kan? Betul tak? Ada kata saya tak ambil tahu lah politik-politik kotor. Oh sedap dia. Dia je yang bersih. Pemimpin semua tak boleh dipercayai. Oh dia je yang boleh dipercayai. Semua nak kuasa, semua kroni semua ni. Jangan sampai kita tersalah sebarkan fitnah. Sedangkan ada pemimpin yang beriman. Ada pemimpin yang adil. Ada pemimpin yang masuk ke kancah politik, melepaskan jawatan dan gaji dia, ketenangan hidup dia untuk berada di dalam sistem pemerintahan supaya tidak jatuh kepada orang yang salah. Subhanallah. Atuk saya pun orang politik. Masuk bertanding. Jadi YB berapa lama. Lepas tu sampai esko negeri. Saya memang membesar dalam keluarga. Suasana politik tu kuat. Sampai peringkat saya sekarang. Ustazah tak nak masuk ke? Ustazah tanding mesti menang ni. Agak-agak menang tak kalau saya masuk bertanding? Parti bebas. Tapi ada sebab insya-Allah saya tak masuk. Saya kekal berada di jalan dakwah sebab di sini pun dah banyak kerja yang tak habis-habis boleh dibuat. Jadi ada orang dia perlu memberi sumbangan pada ummah melalui jalan pemerintahan. Dan saya sudah tersedia jalan melalui jalan dakwah, jadi saya teruskanlah jalan ni. Subhanallah. Maksud background keluarga tu, pak saudara apa keliling tu memang ada daripada kecil kita background keluarga orang yang kuat politik. Bukan setakat ni sampai ke atas kan. Jadi kita lihat kehidupan mereka bila masuk jadi ahli politik, bila jadi pemimpin, 10% je untuk diri sendiri. 90% tu untuk ummah, untuk masyarakat. Tak ada masa dengan anak, tak ada masa dengan cucu. Tak ada masa sampai kami kalau jumpa atuk tu macam jumpa tu berapa lama sekali, betapa kesibukan dia. Kita orang kampung, ni meninggal, dia tahu dia meninggal. Padahal banyak lagi orang lain meninggal. Ni yang keberapa dah. Tetapi kebanyakan kita merasakan cari lagi apa yang pemimpin tempatan tu tak buat dan sebagainya. Ini saya tak ada bela mana-mana pemimpin. Cuma yang saya bimbang hari ini, mula berkuat suara apa? Tak payahlah, yang ni pun tak betul, ini pun tak betul. Senang tak yang undi? Perasan atau tidak, suara itu semakin kuat. Generasi hari ini, orang muda hari ini mula rasa tak penting ni berkenaan nak pergi keluar mengundi ni. Alah, semua tak boleh percayalah, senang tak yang undi kan, salah pilih kan, nanti jawab depan Allah. Adakah dia tak keluar mengundi tak kena jawab? Apa yang berlaku apabila Melayu Islam, saya sebut Melayu Islam, nak cakap resis lah. Apabila Melayu Islam mula tidak mahu mengambil tahu dan buat tak endah dengan sistem pemerintahan, tak ambil pot, saya fokus ni je, tak nak ambil tahu, tak keluar mengundi, boleh jadi satu hari nanti pemerintahan negara bukan di tangan Melayu Islam. Bila orang Melayu Islam mula tidak mahu mengambil tahu, akan ada pihak yang ambil kesempatan. Ada pihak yang akan plan betul-betul, rancang betul-betul. Maukah negara ini tergadai? Sebab itu sikit sebanyak, walaupun saya berkawan politik, tapi saya baca sejarah, baca pihak ni, baca semua supaya celek sikit minda kita. Kita ajak kawan-kawan, kena keluar mengundi. Hierarki nak pilih tu macam mana? Pemimpin yang adil, yang amanah. Lepas tu nak tengok, lepas tu confuse pula, dua-dua nampak kurang amanah pula kita tengok. Macam mana? Pilihlah yang paling kurang sikit dari segi keraguan tu. Adakah dua-dua kurang amanah lah saya rasa. Jadi macam mana nak pilih antara dua kurang amanah? Pilih yang kena pilih mana yang kurang mudarat lah. Faham ya maksud saya? Kadang tu keliru, tapi kan nama dah keluar awal. Kan boleh buat istikharah. Tuan Abdul Razak tu apa yang dia tak asaskan? Marah lagi? Hampir Felkra. Besar tak pahala dia dalam kubur sekarang? Ramai yang dapat manfaat. Tahu tak banyak pihak yang nak masukkan marah apa semua kelebihan kepada Bumi Putra? Dan hasrat mereka tu bukan main-main lah. Perancangan yang teliti demi teliti, dan dia suka dan dia bersorak bila tengok orang Melayu Islam sudah tidak ambil tahu tentang pemerintahan, tak nak ambil tahu dan ni tak bersemangat lagi dalam bab nak memerintah negara. Generasi muda yang malah berfikir, yang terus letak shot je dan kepala pendek je, politik kotor, tak ambil tahulah. Aku tak balik mengundi. Kau balik? Tak berialah aku nak balik jauh-jauh. Kami balik mengundi Terengganu. Walaupun kos banyak, jam tempuh untuk satu undi. Saya nak cerita ayah saya kan, masa ayah saya dah penat sangat, kanser, 3 kanser. Kanser esophagus, dah potong saluran makan, pergi kanser paru-paru, pergi kepada kanser darah. Keadaan doktor tak benarkan keluar. Masa tu pilihan raya yang lepas 4 tahun lepas, yang sebelum ni. Ayah nak juga keluar mengundi, walaupun doktor kata jangan, saya kata tak apalah ayah, tak apa satu. Ayah kata satu sangat penting. Ambulans bawa pergi kat tempat pusat undi, tolak dengan katil, masuk kat tempat pusat undi, masuk berita. Masuk balik ke hospital, dia jadi makin tenat sebab sebenarnya tak boleh keluar dengan suasana ramai orang. Tapi dia kata ini tanggungjawab, ayah kena jalankan tanggungjawab walaupun satu undi. Bukan kerana ni, tetapi untuk ayah jawab di hadapan Allah besok. Ayah dah buat tanggungjawab, menunaikan tanggungjawab sebagai rakyat. Sebab apa tuan-puan sekalian? Masya Allah.
Sebab apa? Saya nak bacakan hadis Nabi. Saya bukan cakap kosong tuan-tuan sekalian. Saya ada sebut ke parti mana saya serundi? Tak ada kan? Saya sekadar bercakap daripada rakyat pada rakyat. Faham ya? Saya bukan pemimpin. Rakyat kepada rakyat yang risau melihat rakyat hari ini mula tawar hati tak nak keluar mengundi. Dan saya nak ajak rakyat tolong keluar mengundi. Pastikan pemerintahan pada orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang amanah, orang yang walaupun kita rasa mungkin keyakinan bukan 100%, kurang-kurangnya 60% pun jadilah. Supaya besok Allah tanya apa peranan kamu dalam bab pemerintahan negara kamu. Sebab apa? Hadis Nabi. Nabi sebut, kullukum ra'in. Setiap pada kamu adalah pemimpin.